Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang sedang menonton. Walaupun rasanya kita dah raya ke berapa ni cikgu tak sure, Syawal ke berapa cikgu tak pasti. Okey, anyway, selamat Hari Raya. Okey, walaupun kita beraya kat rumah tapi tak apa, mungkin tahun ni je, insya-Allah tahun depan kita dah boleh beraya macam biasa balik, siapa tahu kan, insya-Allah. Okey. Jadi kita teruskan kelas kita macam biasa, iaitu kelas online kita. Okey, untuk kelas kita kali ini kita akan terus masuk kepada tajuk Sejarah Tingkatan 1 bab 7. Sebab bulan lepas kita dah cover untuk bab 6, iaitu peningkatan tamadun Yunani dan Rom, betul tak? Jadi sebelum kita start untuk bab 7, kita recap balik apa yang kita dah belajar dekat bab 6 bulan lepas, iaitu tamadun Yunani dan Rom. Jadi dekat dalam tamadun Yunani dan Rom ni kita dah tengok peningkatan tamadun diorang. Contoh dalam tamadun Yunani diorang ada 3 Athens, ada 3 negara kota yang terkenal, iaitu Athens, Sparta dan Korin, betul tak? Athens kita tengok macam mana sistem pemerintahan diorang dijalankan. Dekat Sparta kita tengok macam mana diorang punya sistem ketenteraan. Okey, diorang memberikan penekanan dekat disiplin ketenteraan diorang dekat Sparta. Okey, walau budak-budak pun dah disuruh untuk berlatih jadi tentera. Okey, jadi itu dekat Sparta. Lepas tu kita tengok pula kepada tamadun Rom. Tamadun Rom ni dia merupakan kesinambungan daripada tamadun Yunani dan dia banyak dia terkenal dengan sistem seni bina dia yang maju, dan setiap seni bina dalam tamadun Rom ni dia ada fungsi-fungsi dia sendiri. Ingat tak? Okey, itu yang kita dah bincangkan untuk kelas minggu lepas. Dan banyak sistem seni bina yang dibina dalam tamadun Rom ni yang masih kekal sampai hari ini, sebab dia orang punya seni bina itu berkualiti dan dia masih kekal hingga hari ini. Contohnya seni bina dia ialah Colosseum, Pantheon, Amphitheater, Aqueduct, jalan raya, tembok pertahanan dan juga tempat mandi awam. Okey, ini merupakan salah satu contoh-contoh seni bina yang berfungsi dalam tamadun Rom ni lah. Okey, kita dah bincangkan setiap satu tu apa fungsi dia, macam mana rupa dia. Okey, jadi sekarang untuk bulan ini kita terus masuk kepada bab 7 dalam sejarah tingkatan 1, iaitu peningkatan tamadun India dan China pula. Okey, kita dah cover tamadun Rom dan Yunani dan Rom. Sekarang kita masuk untuk tamadun India dan China. Untuk bab 7 ni dia terbahagi kepada 2 subtopik yang kecil, iaitu 7.1 tamadun India dan 7.2 tamadun China. Okey, jadi tanpa membuang masa kita terus masuk kepada tajuk kita lah, iaitu 7.1. Okey, poin yang pertama, antara tamadun yang terunggul di dunia yang setanding dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba dan juga tamadun China. Okey, ini merupakan penerangan bagi tamadun India ni lah. Tamadun India ni dia merupakan tamadun terunggul, antara tamadun terunggul di dunia yang setanding dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba dan juga tamadun China. Poin yang kedua, okey, tamadun India ni dia mengalami peningkatan dalam pelbagai bidang seperti pemerintahan, perluasan kuasa, peningkatan ekonomi, kebudayaan, teknologi dan juga keagamaan. Kebudayaan teknologi ni merujuk kepada kemajuan teknologi yang diorang gunakan dekat dalam tamadun diorang lah. Okey, basically itu diorang punya kemajuan teknologi diorang. Okey, jadi kita akan tengok dalam tamadun India ni macam mana peluasan kuasa diorang, peningkatan ekonomi diorang, teknologi diorang dan keagamaan diorang membangun. Okey, poin yang ketiga, perubahan berlaku dalam perkembangan tamadun India berikutan berakhirnya tamadun Indus. Macam yang kita dah pernah belajar sebelum ini, ada tamadun Indus, tamadun Huang He, tamadun Mesir Purba, ingat lagi tak? Okey, jadi tamadun India ni dia berlaku perubahan apabila berakhirnya tamadun Indus. Okey, poin yang keempat, berlaku peralihan pusat tamadun dari lembah Indus ke lembah Ganges menandakan bermulanya tahap baru dalam tamadun India. Macam kita dah tengok dekat poin sebelum ni, dia kata berakhirnya tamadun Indus. Jadi pusat tamadun diorang pun beralih daripada lembah Indus kepada lembah Ganges untuk tamadun India ni. Okey, poin yang
Seterusnya, perubahan ini juga menandakan tahap kedua dalam tamadun India dan menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun tersebut. Apabila berlakunya peralihan pusat tamadun ini, dia menandakan tahap kedua dalam tamadun India. Maksudnya dia makin membangun, dia makin berubahlah, okey, berkembang. Okey, seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Okey, kita tengok poin yang pertama tu, perkembangan yang berlaku di sekitar lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil, dan kerajaan-kerajaan yang kecil ini dia dikenali sebagai Janapada. Okey, cikgu nak pelajar semua fokus dan ingat betul-betul istilah-istilah yang cikgu terangkan dekat dalam ni, okey, supaya nanti kalau keluar soalan ke, cikgu ada tanya soalan ke, boleh jawab. Okey. Jadi kerajaan-kerajaan yang kecil ini dia dikenali sebagai Janapada. Okey, dia berlaku apabila berlaku perkembangan, okey, apabila berlakunya kemajuan dekat sekitar lembah Ganges ni, okey. Apabila kawasan di sekitar lembah Ganges ni dia semakin membangun, dia semakin maju, maka muncullah kerajaan-kerajaan kecil. Sebab apabila dia makin maju, orang pun makin ramai datang dekat kawasan tu, makin ramai. Jadi wujudlah kerajaan-kerajaan yang kecil, dan kerajaan-kerajaan kecil ini dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai Janapada. Poin yang seterusnya, kerajaan-kerajaan kecil yang dah wujud ini pula, dia kemudian membentuk kerajaan yang lebih besar yang dikenali sebagai Mahajanapada. Okey, kita tengok perkataan Maha tu je. Maha tu maksudnya macam besar lah, betul tak? Jadi dia lebih besar daripada Janapada tadi. Okey, dia kerajaan yang lebih besar. Kalau Janapada, kerajaan yang kecil. Mahajanapada ialah kerajaan yang lebih besar. Okey. Poin yang ketiga, antara tahun 540 hingga 490 sebelum Masihi, muncul kuasa penting iaitu Magadha yang terletak di timur laut India. Okey, Magadha ini merupakan kuasa lah yang muncul di dalam tamadun India ni. Okey, Magadha ni dia berjaya menguasai kerajaan lain di kawasan India tu. Okey. Kedudukannya yang strategik di lembah Ganges juga membolehkan Magadha mengawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. Kalau kita perasan dalam sejarah, semua macam tokoh-tokoh yang ada kuasa, yang berkuasa ni, diorang akan fokus untuk mengawal laluan perdagangan. Betul tak? Sebab apa? Sebab daripada perdagangan itu, diorang akan dapat mengawal ekonomi sesebuah negara, dan diorang akan dapat mengawal negara itu sendiri. Okey? Jadi sebab itu, Magadha ni dia kawasan dia tu, lembah Ganges itu dikira sebagai strategik sebab dia boleh kawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges itu sendiri. Okey. Poin yang kelima, kemunculan Magadha memainkan peranan penting dalam tahap perubahan sistem politik dekat India. Okey, perluasan kuasa Magadha menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain seperti dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Jadi dengan adanya perluasan kuasa Magadha ni, dia telah menjadi macam asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain lah. Okey. Seterusnya kita tengok kepada slide berikutnya, iaitu perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey, kita akan tengok macam mana kuasa dalam tamadun India ni dia diperluaskan lah. Poin yang pertama, kemunculan pelbagai kerajaan dalam tamadun India menyebabkan wujudnya persaingan antara kerajaan untuk memperluaskan kuasa masing-masing. Okey, apabila kuasa dalam kerajaan ni dia jadi banyak, maksudnya dekat kawasan ini ada seorang, dekat kawasan ni ada seorang pemerintah, dekat kawasan ni ada seorang orang yang berkuasa. Jadi apabila ada banyak kerajaan yang berkuasa, diorang akan bersaing untuk memperluaskan kuasa masing-masing, untuk tengok kerajaan mana yang mempunyai kawasan takluk yang paling besar. Jadi diorang akan bersainglah antara satu sama lain untuk memperluaskan kuasa diorang sendiri. Okey. Poin yang kedua, pada permulaannya, perluasan kuasa dilakukan secara fizikal. Okey, fizikal ni maksudnya macam dia takluk negara tu, dia seranglah, dia melalui peperangan. Kalau negara tu kalah, kiranya dia dah takluklah negara tu. Itu maksudnya secara fizikal. Okay. Dia memang ambil negara tu bulat-bulat. Asalnya negara tu bukan negara dia, lepas dia takluk, negara tu negara dia. Itu dikira sebagai fizikal. Okey, namun demikian, cara perluasan kuasa telah berubah kepada perluasan kuasa secara keagamaan demi memastikan kesejahteraan dan perdamaian dalam tamadun India. Keagamaan ini pula maksudnya dia memperluaskan kuasa melalui keagamaan
Maksudnya dia macam menyebarkan kepercayaan dan keagamaan dia dekat kerajaan-kerajaan lain. Okey, itu maksudnya dia memperluaskan kuasa dia secara keagamaan. Okey, dia menyebarkan agama dia kepada kerajaan-kerajaan lain. Okey, dia bukan takluk negara tu macam dia tak takluk negara tu per se lah. Dia macam takluk secara keagamaan sahaja. Dia tak takluk secara fizikal. Okey, jadi itu beza dia, fizikal dengan keagamaan. Okey, kalau fizikal dia takluk terus. Kalau keagamaan dia hanya sebarkan agama dia saja. Dia tak takluk pun negara tu. Okey. Poin yang keempat, yang terakhir, terdapat pelbagai faktor perluasan kuasa yang saling berkait. Okey, kita akan tengok setiap faktor-faktor perluasan kuasa ni. Faktor perluasan kuasa ni ada 5. Okey, 5 ni. Yang pertama ialah dasar pemerintahan. Okey, faktor yang pertama ialah dasar pemerintahan. Faktor yang kedua ialah sumber manusia. Faktor yang ketiga ialah kekuatan ketenteraan. Faktor yang keempat ialah keuangan dan yang terakhir ialah diplomasi keagamaan. Okey, ini merupakan faktor-faktor berlakunya perluasan kuasa. Okey, kita terus tengok kepada yang pertama iaitu dasar pemerintahan. Okey, dasar pemerintahan ini dia merujuk kepada pemerintahan yang diketuai oleh raja yang menentukan dasar perluasan kuasa sesebuah kerajaan. Maksudnya kalau raja tu dia memang nak memperluaskan kuasa dia, jadi dia pun akan memperluaskanlah kuasa dia. Jadi dia berdasarkan pemerintah diorang sendiri. Okey, sebab itu dia dikatakan sebagai dasar pemerintahan. Pemerintah dia yang tentukan sama ada dia nak takluk kawasan itu atau tidak, dia nak memperluaskan kuasa dia ataupun tidak. Okey, dia diketuai oleh raja diorang lah. Yang kedua ialah sumber manusia. Okey, sumber manusia ni dia merujuk kepada sumber manusia yang cukup untuk menjamin pentadbiran yang baik serta berkesan. Sumber manusia ni maksudnya kaki tangan-kaki tangan yang diorang gunakan dalam sistem pentadbiran diorang lah. Sama ada diorang ada pembesar atau tidak, diorang ada contohlah menteri ke tidak. Okey, diorang ada menteri ke tak, diorang ada AJK ke tak. Dia kira macam jawatan-jawatan ini. Okey, jawatan-jawatan yang dipegang ni, jawatan-jawatan yang penting ni ada tak orang nak pegang. Okey, jadi itu maksudnya sumber manusia. Kalau tak ada yang nak pegang, jadi diorang punya sistem pemerintahan tu akan terganggu lah, betul tak? Sebab kalau jawatan-jawatan ini dia dipegang oleh orang-orang yang berkebolehan, orang-orang yang bagus. Jadi diorang punya sistem pemerintahan tu akan jadi lagi majulah, lagi membangun. Okey, jadi sebab itu diorang perlu memperluaskan kuasa diorang supaya diorang boleh mendapatkan sumber manusia yang mencukupi untuk melancarkan sistem pentadbiran diorang. Yang ketiga ialah kekuatan ketenteraan. Okey, sesebuah kerajaan yang mempunyai kekuatan ketenteraan mampu mempertahankan negara daripada serangan musuh. Kalau diorang memperluaskan kuasa diorang dekat negara-negara lain, okey, dekat kerajaan-kerajaan lain, obviously diorang punya rakyat akan bertambah juga, betul tak? Jadi apabila rakyat diorang bertambah, diorang punya kekuatan ketenteraan juga akan bertambah. Jadi sebab itu diorang ingin memperluaskan kuasa diorang, okey, iaitu untuk menambahkan kekuatan ketenteraan diorang. Yang keempat ialah keuangan, faktor keuangan. Okey, setiap perluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan yang secukupnya. Okey, untuk faktor yang keempat ini, dia merujuk kepada keuangan dalam sesebuah kerajaan itu. Untuk diorang memperluaskan kuasa diorang perlu mendapatkan pembiayaan. Maksudnya diorang perlu dibayar untuk memperluaskan kuasa diorang. Kalau diorang tak ada sumber duit yang mencukupi, sumber keuangan yang mencukupi, diorang tak akan dapat untuk menjalankan perluasan kuasa diorang. Okey? Dan yang terakhir ialah diplomasi keagamaan. Poin yang pertama dalam faktor yang kelima ini ialah pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung kepada kekuatan ketenteraan semata-mata. Okey, dia juga akan bergantung kepada aspek keagamaan dan kemanusiaan yang turut memainkan peranan dalam memperluas kuasa dan pengaruh sesebuah kerajaan. Okey, maksudnya kalau pemerintah ini bijak, dia akan tahu yang tak semestinya dia boleh memperluaskan kuasa dengan cara ketenteraan sahaja, dengan cara peperangan sahaja. Okey, dia perang dengan sesuatu kerajaan, kalau kerajaan tu kalah dia takluk. Tak, itu bukan satu-satunya cara untuk dia memperluaskan kuasa dia, tapi dia juga boleh menggunakan aspek keagamaan dan juga kemanusiaan, okey, untuk memperluaskan kuasa dan pengaruh sebuah kerajaan dia tu. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk
latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini. Okey, ini modul bulan Jun untuk sejarah tingkatan 1. Cikgu nak pelajar semua buka kepada muka surat 9 dan 10. Okey, cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 9 dan juga muka surat 10 ni. Okey, dua muka surat ini sahaja. Dalam modulnya juga cikgu ada sertakan nota ringkas daripada muka surat 1 sampai 8, itu semua nota-nota untuk bab 7 ni lah. Okey, untuk sepanjang bab 7 ni cikgu ada sediakan nota ringkas. Jadi latihan untuk bab 9 dengan muka surat 9 dengan 10 sahaja. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang kurang faham, ada penerangan cikgu yang kurang jelas, ada kekeliruan dalam penerangan cikgu, boleh tanyakan soalan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.